Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi ma syaa Allah. La hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Amma ba'd. Yang dimuliakan Tuan Imam, muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Al-Fadil Tuan Imam telah membacakan untuk kita bagi 4 rakaat yang pertama tadi Suratul Baqarah, dan dimulakan bacaan pada ayat 25 dan ditutup tadi pada rakaat yang keempat tarawih pada ayat 29. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan khabar yang amat gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Itulah ayat 25 yang telah dibaca sebentar tadi. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Berilah khabar gembira. Allah sebut wabashshir, mubashshir, bashiran, makna khabar gembira. Siapa yang beritahu khabar gembira ni? Allah. Untuk siapa khabar gembira ni? Allah kata orang beriman dan beramal soleh. Apa khabar gembira ni? Jannatun tajri min tahtihal anhar. Untuk mereka adalah syurga yang mengalir di bawahnya beberapa batang sungai. Kalau kita tinjau dalam surah yang lain, surah Ghafir umpamanya, pada ayat 40, di tengah-tengah ayat 40 surah Ghafir, Allah berfirman, وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ. Allahu Akbar. Dan barang siapa yang melakukan amal soleh dari kalangan lelaki dan perempuan, dalam keadaan dia beriman, kata Allah, faulaika yadkhulunal jannah, maka mereka akan dimasukkan Allah ke dalam syurga. Yurzaquna fiha bighairi hisab. Di dalam syurga itu mereka akan diberi rezeki tanpa terhitung lagi.
perlakuan-perlakuan amalan puasa kita adalah merupakan amalan dan perlakuan yang membawa kepada sifat takwa. Dan kalaulah boleh kita melihat sepotong ayat lagi, hadiah yang Allah beri kepada orang yang bertakwa dan bagaimana hadiah syurga ini Allah cerita kepada kita, Allah kempen kepada kita supaya kita terliur kepadanya. Ayat mana nak roja? Ayat 15 Ali Imran juzuk yang ketiga. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Katakan wahai Muhammad, a'unabbi'ukum, mahu tak aku khabarkan kepadamu? Allah suruh Nabi beritahu kita. Wahai Muhammad, qul, kata pada manusia. A'unabbi'ukum bi khairim min zalikum. Mahukah aku khabarkan kepada kamu perkara yang lebih dahsyat, yang lebih haibat dari dunia dan segala nikmatnya? Lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannat. Untuk mereka-mereka yang bertakwa kepada aku. Allah sebut lilladzina taqaw. Puasa untuk apa? La'allakum tattaqun. Tu puasa. Puasa bukan nak kurus badan. Walaupun confirm kita akan lose weight at the end of Ramadan. Confirm. Paling tidak 4-5 kilogram akan drop. Kalau bertambah, bukan something wrong. Everything is wrong. Kena check balik style minta ke darah dia. Orang turun, saya turun lah ni 1 kilo 2. Alhamdulillah. Turun. Mesti turun. Tu tujuan puasa. Takwa. Turun, definitely, confirm akan turun. Oh, puasa, nak jimat belanja. Bohong. Lagi sakan belanja. Saya takat ni terpelihara lagi lah. Tak singgah lagi lah di pasar tu. Tuan-tuan nak pergilah duit tuan-tuan. Kok lah kata nak jimat duit belanja? Dah, lagi banyak belanja. Bawa anak lagi macam-macam dia minta. Hak kita pula orang tua, jangan kata anak. Kita ni, tengah hangat waktu asar tu kan, pergi bazar. Jari ni semua tali. Semua ni, bandung, sirap, limau, air. Tolak air bateri lah. Yang tu dia tak beli. Entah boleh bayang, kita punya nafsu. Itu duit tuan-tuan, hak tuan-tuan. Tapi puasa untuk takwa. Baik. Patah balik ayat 15 Ali Imran. Allah kata orang yang bertakwa, aku nak bagi dia jannatun, syurga. Lalu Allah kempen kepada kita. Allah cerita pada ayat 15 Ali Imran juzuk 3. Allah kempen apa ada dalam syurga. Kita itulah masalah kita. Kempen dalam Quran kita tak pandang kadang-kadang. Tapi kempen di dunia, sales hari raya, Allah, hak tu awal lagi. Belum Ramadan lagi, banner gantung dah. Belum Ramadan lagi.
Siap dah setinya, segala jenis nak dibeli. Macamlah jutawan besar kita. Segala tok nenek tengok tu terliur. Dengan kosong duit muka tak ada lah apalah. Lepas raya garu pala dengan garu pungkok kali. Nak pergi bayar hutang. Tuan-tuan, kenapa sepi tak pandang kempen Allah? Sedangkan Ramadan syahrut tilawah, bulan baca Quran. Dan bila baca Quran kena tengok elok-elok. Antaranya benda yang Allah kempen untuk orang bertakwa, aku bagi syurga. Baik, aku nak beritahu pada kamu, wahai manusia, hamba-hamba aku. Ya ibadi, wahai hamba-hamba aku. Aku nak beritahu syurga ni, dalam dia, aku nak sebut. Pertama, tajri min tahtihal anhar. Dalam syurga ada beberapa batang sungai. Tuan-tuan, muslimin, muslimat. Kenapa Allah sebut sungai? Tuan-tuan cuba fikir. Surah Ali Imran turun di Madinah. Macamlah Madinah tu banyak sungai. Ya orang Arab sahabat Nabi ni duk rajin mandi sungai. Apa Allah nak ajar? Sungai lambang ketenangan. Tuan-tuan pergi camping mana-mana. Saya mengajar sebulan sekali di atas gunung. Di kompleks Tarbiyah Rawdatul Jannah di Meru, Ipoh. Kuliah duha. Hari Rabu minggu pertama. 9.30. Ada live dalam FB. Baca kitab Mastikah Hadis. Di atas gunung tu. Daripada bawah Meru tu naik kereta dalam 10 minit, 15 minit. Sampai atas puncak. Dengan surau dia, dengan rumah pengajian dia, macam-macam. Subhanallah. Tepi tu sungai. Allahu Rabbi, tuan-tuan. Tenang kita. Kadang-kadang saya tidur di situ, bunyi deruan sungai itu, Allah. Tenang kita. Subhanallah. Sungai ni, dia lambang ketenangan. Tengok tu rasa syok, ada sungai. Allah Ta'ala sebut dalam Quran ayat 15 Ali Imran. Aku nak kempen dekat kamu. Pertama, syurga aku ada sungai. Tuan-tuan, dalam Quran hanya ada satu ayat sahaja. Cerita nama-nama sungai dalam syurga. Satu ayat saja. Ayat 15 surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada juzuk 26. Masalul ladzi jannatul lati wa'idal muttaqun. Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Fiha anharun mimma'in ghairi asin. Wa anharun min labanin lam yataghayyar ta'muh. Wa anharun min khamrin ladzatin lisyaribin. Wa anharun min asalim musaffa. Subhanallah. Allah Ta'ala cerita nama-nama sungai dalam syurga. 4. Berapa banyak sungai dia, jangan kira, tak terkira. Sebab Allah sebut dengan anhar. Anhar jamak, sungai-sungai. More than 2. 3 ke, 4 ke, 5 ke, 20 ke, kita tak tahu. Jamak. Nahrun mufrad. Anhar jamak. Maka, bila Allah sebut sungai-sungai, berapa jumlah? Tak tahu. Tetapi Allah menyebut nama-nama sungai. Pertama Allah sebut ma'in ghairi asin. Kita kata sungai mineral water lah, air yang jernih. Sungai, air putih, jernih. Kita kata mineral water lah. 1. 2.
anharun, beberapa batang sungai, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Min laban, ma makna laban? Susu. Sungai susu. Allahu Akbar. Nak bancuk kopi apa tepi sungai tu lah. Tak payah bancuk hak siap semua dah. Sungai susu. Allahu Akbar. 2. 3. Wa anharun min khamril ladzatil lisyaribin. Beberapa batang sungai. Khamar, arak. Nak minum arak, tunggu masuk syurga. Minumlah, garanti tak mabuk punya. Sebab Allah sebut ladzatil lisyaribin. Arak dalam syurga tu Allah sebut ladzat. Melayu pun kata lazat, sedap. Ladzat, lazis tu cakap Arab, makna sedap. Arak dalam syurga lisyaribin, untuk orang yang meminumnya ladzat. Arak dunia mampui tungging buyung. Tak jumpa jalan. Rumah janda pun rumah dia mampui. Dah mabuk, ikut dan yang masuk. Na'udzubillah. Tu arak dunia. Baik tu Islam haramkan arak. Wal'iyadzabillah. Rosak minda pemikiran, tindakan dan sebagainya. Nah, nak minum arak, masuk syurga. 3. 4. Wa anharun min asalim musaffa. Beberapa batang sungai daripada asalin. Asal, madu lebah. Yang kaki madu lebah. Jangan duk madu saja. Madu lebah. Yang kaki madu lebah. Jangan bimbang. Besok masuk syurga, tak ada pokok nak pi panjat macam ni, pokok senar ke. Kan? Pokok apa ke, madu tualang ke. Tak ada. Nak pi tepuk pokok tu, nak pi menyembang dengan lebah tu. Saya pernah tengok satu rancangan majalah 3. Bagaimana mereka ambil lebah. Mereka menyembang dengan lebah tu, ambil madu tu. Bukan main-main. Tepuk-tepuk pokok tu sambil tengok. Adalah bahasa dia. Isap okok. Hak di bawah tu, isap okok. Bukan nak halau lebah tu pun. Memang kaki merokok. Tengok, kita tengok dalam majalah 3. Ingat lagi saya tengok. Adalah baca-baca dia. Pujuk lebah tu belah, apa semua adalah. Kaedah dia. Dalam syurga, tak payah dah. Sungai madu. Tuan boleh bayang tak? Sungai madu. Pekat mana madu? Allahu Akbar. 4 batang sungai, nama-nama sungai di dalam syurga. Banyak mana? Tak tahu. Allah sebut adhar, jamak. Sungai-sungai. Baik. Patah balik. Ayat 15. Ali Imran. Untuk orang bertakwa, syurga. Apa ada dalam syurga? Sebut dah tadi. Pertama, tajri min tahtihal anhar. Sungai itu mengalir, no? Dia mengalir, tajri. Dia bukan beku situ ada. Dia mengalir. Walaupun dia sungai madu, dia mengalir. Allahu Akbar. 1. 2. Khalidina fiha. Apa ada syurga ni, kata Allah. Khalidina fiha. Kamu bila masuk dalam syurga, tak keluar-keluar. Khalidina fiha. Kamu kekal selama-lamanya. Tuan-tuan boleh bayang tak? Suatu tempat yang penuh nikmat, masuk-masuk tu tak keluar dah. Sampai bila? Abadan, abadan, abadan. Abadan tu sampai bila? Sampai bila-bila. Sampai bila-bila tu sampai bila? Sampai bila-bila tu sampai bila? Engkau jangan kira, nanti gila. Dia tak jumpa jawapan. Dia tak ada titik. Tu nikmat syurga. Tak keluar. Saya pengalaman bawa haji umrah. Kadang-kadang syarikat bagi hotel mewah sikit. Oh, sedap tidur. Letih kan jaga jemaah. Hotel mewah-mewah 5 star.
Ai rasa tak nak balik, tuan-tuan. Sungguh. Curtain tak payah tarik. Curtain pakai remote. Daripada tak kati ya, main sampai dia punya shock tu main curtain sampai terbakar motor. Dok kira main dah jadi Mr. Bean dah kita pun. Kan? Kita biasa duduk 5-star hotel. Dia punya bilik air boleh lari 100 meter punya luas. Bilik air dia nak mandi, dia tak ada pemulah-pemulah tu semua sensor. Dia tulis aja hot, hard, cold. Barit. Pilihlah. Hang silap letak kepala, mati syahid tu ya. Air hangat turun. Kena tengok tulisan tu. Kira suar kepala air keluar. Allah. Breakfast, Tok Sah cakap, daripada sofa sampai maruah, breakfast. Muntah kita. Roti macam-macam jenis. Roti menggali, roti Cina, roti Melayu, semua tu. Tak larat makan. Allahu Akbar. Tu hotel 5-star dunia. Hang kena balik tak? Kena keluar tak? Kena check out tak? Kena. Lama mana anak duk? Habis musim haji yang balik lah. Bini yang duk tunggu di rumah tu. Kena balik lah. Anak-anak duk tunggu. Syurga kata Allah. Khalidina fiha. Kamu kekal selama-lamanya. Allah, Allah, Allah. Tuan-tuan. Syurga, tuan-tuan. Syurga. Mala ainun ra'at. Mata tak pernah tengok. Wala udhunun sami'at. Telinga tak pernah dengar. Yang kata syurga ni. Mata tak pernah tengok. Sehebat mana nikmat di dunia. Yang kita tengok. Tak ada. Tak sama dengan syurga. 2, 3 kata Allah. Wa azwajum mutahharah. Di dalam syurga adanya azwaj. Adanya pasangan-pasangan. Dahlah bagi macam-macam. Allah bagi bini. Allah bagi pada lelaki bidadari. Muslimat tak adalah bidadara. Tak ada. Muslimat dengan tok laki dia lah. Dengan bidadari itu sekali. Kami jelah lelaki dapat bidadari. Sebab kami teruk taklif cari rezeki. Ni ulama' bahas. Kenapa lelaki aja dapat? Sebab kita ni memikul amanah. Cari rezeki. Bini tak kerja tak apa. Kita kerja. Cari rezeki. Oh banyak kerja. Nak isap okok lagi. Satu kerja lagi. Dia banyak kerja. So Allah bagi azwajum mutahharah. Bidadari, pasangan-pasangan yang suci bersih. Baca dalam surah Ar-Rahman. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Orang tak pernah usik, jin tak pernah sentuh. Pak mai kat kita. Hai tuan-tuan. Sembang hadis bidadari, ni dia ayat liok meleleh. Terus duk sembang. Allah. Ini janji Allah. Ada yang dapat 100 bidadari. Ada yang dapat 1 bidadari. Yang 1 ni pasal dia lena dalam kuliah. Yang tu aku haba. Bukan Nabi haba, saya haba. 5 minit lagi. Dia 30 minit tak lama. Tuan-tuan, Allah nak bagi kita bidadari. Isteri di dunia, empat dengan kami, dengan bidadari sekali. No problem. Makan dapat. Sampai sahabat tanya Nabi. Ya Rasulullah, ni kami dapat bidadari ni. Ada? Tanya. Sahabat tak malu. Ada toy ke apa ke? Sahabat tanya. Nabi kata ada. Macam hampa dengan bini hampa kat dunia. Oi tuan-tuan. Hak ni saya sembang adik ni bahaya. Ada. Sampai Nabi kata tiadalah yang keluar. Melainkan angin kenikmatan. Hak tu yang keluar. Maaf sebut tu hadis.
Nah, tu dia nikmat. Tu baru habat tu melopong dah tu. Belum hadis lain lagi tentang bidadari. Ala kulli hal, tu Allah nak bagi nombor 3. Nombor 4, ni paling penting sekali. Wa ridwanum minallah. Di dalam syurga itu adanya redha daripada Allah. Inilah yang paling penting sekalian. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu pada sahabat, ada lagi Nabi kata, nikmat lebih dahsyat dari nikmat syurga tu. Syurga tu nikmat dah dalam tu. Dengan bidadari dia, dengan ayak dia, dengan buah-buahan dia, macam-macam. Nabi kata, ada lagi lebih dahsyat. Sahabat tanya ada? Nabi kata, ya. Sahabat tanya apa dia? Nabi kata, redha Allah atas ahli syurga. Redha Allah atas ahli syurga lebih dahsyat dari nikmat syurga. Allahu Akbar. Itu dia hidup. Itulah yang kita baca. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Redha je syurga. Redha je syurga. Maka hidup kena cari redha Allah. Baca Quran cari redha Allah. Lagu mana? Ikut apa ada dalam Quran. Jangan lawan. Jangan lawan. Baca hadis Nabi. Ikut apa Nabi sebut. Jangan lawan. Jangan bantah. InsyaAllah redha Allah sampai. Bila redha Allah sampai, Melayu kata makan tak habis. Hak tu. Allah, ya Allah, ya Tuhan. Allah bagi kita untuk orang yang bertakwa. Dan tentulah puasa. La'allakum tattaqun. Walaupun dalam kaedah Arab, la'alla ni mudah-mudahan tercapai hajat. Mudah-mudahan tercapai. La'alla. Maknanya ada orang yang puasa, dia tak dapat takwa. Jaga. Ada orang yang puasa, Nabi kata, al-ju'i wal-'atash. Dia dapat lapar, dia dapat dahaga. Dua tu lah. Allah, rugilah tuan-tuan. Kita nak takwa. Kerana dengan takwa, syurga menanti kita. Akhirnya, malam yang kelima. Sesudah 4 hari, kita tarawih, kita iftar, kita more, sahur, apa semua. Kalaulah ada kesilapan yang kita buat, masih boleh kita perbetulkan lagi. Ada lagi 26 hari, besok 5, 25 hari lagi. Untuk kita pulun, ingat, nanti tuan-tuan akan rasa sekejap aja, percayalah. Tengok dah seminggu semayang Jumaat. Tengok dah seminggu, dah 2 minggu dah puasa. Tukang dah 3 minggu. Dah tak lama dah. Lepas tu keluar lagu raya. Tu dekat dah. So, ada 25 hari lagi. Saya seru diri saya yang bercakap. Juga tuan-tuan muslimat. Ayuh, nak rehat belah siang sekejap. Nak tidur, tidurlah. Tapi jangan terlalu lama. Quran baca. Baca Quran. Walaupun sedikit, baca. Letih kan belah siang. Panas, terik di Sungai Petani ni. Letih kita. Allahu Akbar. Maka baca walaupun letih. Ambillah 1-2 muka surat. Malam kita ada energi, ada tenaga. Kita lebih sikit. InsyaAllah. Sekadar itu yang dapat saya sampaikan dalam waktu yang diizinkan pihak pengurusan surau. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memanjangkan usia kita semua sampai habis Ramadan. Amin ya Rabbal Alamin. Sebab kita tak tahu nyawa kita. Kita tak tahu. Kemarin jiran kami mati di Laguna. Mati bulan puasa. Pagi meninggal. Orang tua lah 70 lebih kita. Mana nak sebut kita tak tahu. So kita minta pada Allah. Sehingga ada ulama ajar kita. Kamu doa dengan Allah. Kamu minta dengan Allah. Kalau nak mati pun mati lepas Ramadan. Sampai tahap tu. Doa ni yang tak apa nak baca. Takut. Main-main pagi raya, kolu.
Kita tak tahulah nyawa kita Allah yang pegang. Ala kulli hal, kita minta dengan Allah. Biarlah sampai habis Ramadan. Lepas tu doa nanti malam hujung malam raya tu. Doa. Minta Allah terima amalan. Dan panjangkan usia kita. Dapat jumpa lagi Ramadan tahun hadapan. Amin ya Rabbal Alamin. Sekadar itu dulu. Mohon maaf bergurau lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.